ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين أرسله الله رحمة للعالمين قدوة وأسوة لأمور الدنيا والدين لمن أراد أن يؤمن به من الإنس والجن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam maimarahkan masjid. Allah memberikan kita peluang serta ruang untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Apabila kita mengaku sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga siang ataupun malam yang kita berada ini akan menjadi saksi kepada kita di akhirat kelak. Seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadisnya yang bermaksud siang yang kita lalui untuk hidup akan menjadi saksi kepada Allah nanti, sama ada kita menunaikan ibadat berbakti kepada Allah ataupun kita melakukan maksiat serta dosa kepada Allah sepanjang hidup kita, setiap hari. Ada berapa puluh ribu hari. Kalau umur kita panjang sampai 90-100 tahun, maka darabkanlah dengan setahun berapa hari. Jadi hak siang saja, malam lagi. Malam juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti di akhirat, yang mengatakan sama ada malam yang kita lalui kita penuhkan dengan ibadat ataupun dengan dosa dan maksiat. Kalau malam-malam kita berada di masjid, solat berjamaah, menghadirkan diri dalam kuliah, beriktikaf di masjid, berzikir berdoa di masjid, alhamdulillah, malam akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti, mengatakan kita adalah ahli ibadat yang kita habiskannya. Bayangkan kalau tiap-tiap malam kita menghadirkan diri di masjid, di surau, musalla, majlis kuliah agama, ceramah ataupun sebagainya. Habis, kalau kita habiskan siang kita dengan merapu, malam juga merapu, maka kesemua itu akan menjadi bukti yang kita tidak mengabdikan diri kepada Allah. Itulah satu kerugian yang besar sepanjang hidup kita.
Walau apapun kita tetap berdoa, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk kita meneruskan hidup ini di atas dasar iman dan taqwa. Malam ini insya-Allah kita sambung bahagian hadis yang kedua, huraian berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Seperti mana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi wa kitabihi fid darain, Islam ialah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, yang nyata bukti kebenarannya, yang menjamin keselamatan hidup pemeluknya, yang menegaskan janji balasan baik dan jahat kepada orang yang melakukannya. Inilah agama yang mesti dipegang teguh oleh setiap manusia yang beragama, kerana agama inilah sahaja yang benar dan diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman dan bertakwa, maka sudah tentu kita wajib berkeyakinan, kita wajib mengiktikadkan bahawa agama Islam ini sebagai agama yang Allah wahyukan kepada rasul-rasul dan juga para nabi, bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada rasul kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama lain untuk manusia ini melainkan Islam sahaja. Maka salah orang yang beranggapan Allah Ta'ala turunkan agama Yahudi untuk orang Yahudi, Allah Ta'ala turunkan agama Kristian untuk orang Kristian, Allah Ta'ala turunkan agama Islam untuk orang Islam. Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan agama Yahudi, agama Kristian, agama apapun yang bukan Islam, bukan Allah yang turunkan. Allah hanyalah menurunkan Islam, bermula daripada tu Adam lagi. Cuma yang bezanya adalah syariat. Syariat berbeza, yakni tentang amal ibadat, hukum hakam berbeza. Itu mengikut kesesuaian satu-satu umat, kesesuaian satu-satu zaman, mengikut keadaan nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang pimpin umatnya di zaman itu. Kalau kita tengok dari segi pelaksanaan syariat di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam berbeza. Hukum taharah berbanding dengan kita. Hukum taharah di kalangan umat Nabi Allah Musa alaihissalam, kalau terkena najis mughallazah, terkena najis anjing, babi ataupun binatang yang lahir di antara keduanya ataupun salah satu daripada keduanya, najis tersebut tidak memadai dengan kita basuh dengan air kalau kita guna kaedah sama sekalipun. Sama seperti mana kita sama 7 kali, 1 kali dengan air yang selut, kemudian yang 6 lagi itu dengan air yang mutlak biasa. Bagi kita okey, tetapi bagi umat Nabi Musa alaihissalam tak memadai. Dia tetap tidak suci, melainkan kena potong, kena selinap hak yang kena kulit tu. Kalau kena baju tak apa, boleh gunting baju tu. Kena kain tak apa, gunting buang kain tu. Kena seluar tak apa, gunting buang seluar tu, tampung lain boleh tampung. Maka kalau kata kena kulit, nak kena selinap, nak kena potong buang isi tu, kulit tu, basuh tetap tak suci.
Orang yang melakukan dosa besar, maksiat, mestilah membunuh diri. Tak cukup dengan bertobat. Duduk dalam satu majlis taubat namanya bagi umat Nabi Allah Musa AS. Kemudian pakak bertobat dan bawa pedang siap-siap seorang sebilah. Jadi pakat bunuh di antara satu sama lain, barulah Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa besar mereka tadi, yang dimohonkan ampun. Maka kalau kata tak buat macam itu, maka tak diampunkan. Agak-agaknya kalau kena kat kita macam tu memang berat lah. Pasal dosa zaman lalu ni lagi banyak, maksiat lagi banyak, dosa besar pun macam-macam kita buat. Maka tu yang dikatakan berbeza. Solat pun sama juga, tak sama. Dia punya rakaat dan waktu pun tak sama. Kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difardukan 5 waktu sehari semalam, dan waktu-waktu yang tertentu difardukan solat. Sedangkan bagi umat zaman dulu, ada yang sehari semalam hanya satu waktu saja, ada yang 2, 3, 4 hari satu waktu saja. Sesuailah dengan mereka, umurnya panjang, umur pun panjang, jasad mereka pun besar. Nak banding dengan umat akhir zaman yang dahlah badan kemere, tak besar mana pun, umur pula pendek. Jadi kalau kata semayang seminggu sekali saja, agak-agaknya banyak mana semayang. Maka sebab itu ada hikmahnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semayangnya banyak, ibadatnya banyak. Satu waktu pun ada 4 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Tapi umat zaman dulu solatnya dalam seminggu satu waktu saja. Satu waktu pun itu pun 2 rakaat saja, tak banyak. Jadi hikmah terpun ada di situ. Sebab kesesuaian dengan zaman dan juga umat satu ketika. Kalau kita semayang tak banyak, waktu pun tak banyak, tak ada apalah kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tapi zaman dulu tak apa, hidup sampai 1000 tahun, 500 tahun tu biasa, 700 tahun, 800 tahun. Kemudian hidup mereka sesuai dengan zaman itu. Teknologinya tak hebat macam teknologi zaman lah ni, tapi sesuai. Kalaupun teknologinya tak hebat, badan mereka, jasad mereka tu besar. Diriwayatkan Nabi Adam sendiri, bidang dadanya 60 hasta, tingginya agak-agak kalau zaman kita lah ni, kita nak ukur tinggi tu barangkali dengan pokok nyok tua barangkali. Hak pokok nyok dah tua sangat tu, hak yang kata beruk naik penggayat tu, nak ambil nyok, yang kata orang beruk penggayat, beruk pun nak naik sampai atas tu 4, 5, 6 kali tengok ke bawah. Kukuk lah tuan dia panggil turun, dan dia nak turun, dia pun seriau. Agak-agaknya tu Adam pun tinggi macam tu, besar. Sebab tu Tok Adam dia mengembara setelah Allah Ta'ala turunkan di kawasan Himalaya, kawasan pergunungan Himalaya, Allah turunkan Tok Adam sehingga dia merantau sampai ke Ceylon, sampai ke bukit yang sekarang ni menjadi tempat sejarah bagi orang di Sri Lanka ataupun Ceylon. Disebut sebagai Adam Peak, kemuncak Bukit Adam. Situ ada bekas tapak kaki Tok Adam. Tapi tempat itu dijadikan tempat kuil bagi orang-orang yang beragama Hindu di sana. Jadi Tok Adam sampai di situ, mengembara situ. Kemudian akhirnya barulah sampai ke Arafah dan bertemu dengan Tok kita yang bernama Hawa. Jadi
berapa punya jauh berjalan, habis itu dia merentas laut dan sebagainya, bagi dia barangkali tak dapat lorat sangatlah. Sungai dalam-dalam besar-besar tu dia randuk begitu je lah, pasal dia besar. Bukti kata umat zaman dulu besar. Apa yang dijumpai baru-baru ini di sebelah Arab Saudi, di kawasan hampir dengan Madain Soleh, kawasan cari gali minyak yang baru. Mereka sedang mengkaji untuk nak cari gali minyak, nak cari telaga minyak yang baru. Apa yang mereka jumpai? Tengkorak dan rangka manusia zaman dulu. Bukan baru, dah lama dah. Zaman kaum Ad, kaum Iram, kaum Samud, itu semua nama-nama bangsa. Bangsa Arab, Samud, bangsa Arab, Iram, bangsa Arab, Ad. Bukan Tu'ad. Nama dia bangsa Tu'ad. Ain alif dal, Ad, Adun. Nah, kita Tu'ad. Jadi bangsa tu namanya bangsa Ad. Depa ni hidup depa, rumah depa dibuat daripada gunung, bukan bancuh simen macam kita buat setakat berapa kaki. Depa gunung macam gunung jerai tu, depa pahat daripada atas sampai ke bawah, bentuk ukir lorek, buat rumah, tebuk luang, buat bentuk macam bangunan tiang, cantik lawa, duduk dalam tu. Kira-kira mai ribut tapan besar macam mana pun depa tak ada masalah. Musim panas depa duduk dalam gua, dalam batu tu sejuk. Mai musim sejuk pun tak apa, depa duduk dalam, tak kena angin luar. Sampai teratur sekali rumah depa dibuat daripada gunung. Jadi kaum ini kaum yang besar-besar. Maka terbuktilah Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita bahawa umat zaman dulu besar-besar, umur panjang-panjang. Apabila diketemui baru ni tengkorak dia sepemeluk kita. Tengkorak orang zaman dulu tu tengkorak. Kalau penuh dengan rambut, dengan apa semua, besar lagi ya. Tu tengkorak saja besar tu kan. Gigi lebih besar pada ni lagi. Gigi. Satu puntung gigi. Panjangnya tak kira panjang. Itu zaman mana? Zaman Ad, zaman Iram, zaman Samud, zaman kaum Nabi Allah Soleh alaihi salam. Kalau sebelum tu lagi besar. Dia kuih lama, kuih kecil, kuih lama, kuih kecil, kuih renek, kuih pendek, sampai kat kita kenek-kenek ya. Kita ni zaman kenek-kenek. Bagi depa zaman tu, kalau kata gajah tu, bagi depa gajah kita zaman ni, bagi depa macam kita dengan kambing je lah. Depa boleh angkat gajah, kilik gajah. Kalau kata harimau, macam kita dengan kucing lah. Harimau pun takut kat depa, macam kucing takut kat kita. Kita harimau dah takut kat kita, kita takut lagi dah. Tak berani pergi kat zoo, pergi kat tempat orang duk bela harimau tu. Kalau kata harimau tak duduk dalam pagar, tak berani pergi dekat. Tu pun harimau buat terkejut kita, takut. Tapi depa macam kucing je harimau tu, macam kita dengan kucing lah. Lebih kurang macam tu. Jadi tu kata bukti betapa besarnya orang zaman dulu, betapa kuatnya depa, umur pun panjang. Maka sesuailah ibadat depa dalam seminggu sekali. Diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya umatnya pergi semayang hari Sabtu. Semayang hari Sabtu, bukan semayang Jumaat, semayang Sabtu. Kita pasal hari Jumaat, kita sebut semayang Jumaat, depa semayang Sabtu. Pasal apa yang depa semayang Sabtu? Kerana Allah Ta'ala pernah memberi pilihan kepada Bani Israel, hari apa yang depa nak semayang dalam seminggu. Allah Ta'ala tawarkan hari Jumaat.
puak-puak Bani Israel ni yang jenis ketegak, jenis balok, hak Allah Ta'ala nak bagi mereka bukan mau, mereka nak mengikut kemahuan mereka sendiri. Mereka kata kami tak mau hari Jumaat, kami nak hari Sabtu. Okeylah, Allah Ta'ala kata dah hampa pilih hari Sabtu kena semayang. Apabila sampai hari Sabtu, Allah Ta'ala suruh mereka semayang tengah hari Sabtu. Tapi dia balok, badan besar saja, tapi dia malas, tak mau pi. Akhirnya hak yang mana tak mau pi semayang, pasal mereka masih lagi sayang kepada ikan yang duk naik pada hari Sabtu punya banyak. Ikan tu pun hari Sabtu dia naik duk menangkap ke permukaan ayam, bermak. Mereka tengok tak tahan. Tak boleh. Pi tangkap ikan. Semayang tak pi. Oleh kerana daripada langgar, duk kira nak cari bahan kehidupan, semayang tak pi, Allah Ta'ala kata kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu semua, wahai kaum Bani Israel, yang pi tangkap ikan tak berpi semayang hari Sabtu, jadi kera-kera, jadi beruk-beruk ma'iye belakang. Tu yang tukar jadi beruk, tukar jadi kera habis tu. Puak-puak tu. Hak mana yang pi tangkap ikan hari Sabtu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu beruk-beruk, kera-kera yang hina. Puak tu hidup 10 hari, lepas tu semua mati habis. Kemudian hak yang lain, tengok hak siapa yang pi tangkap ikan semua jadi beruk. Dia apa kata kita jangan pi. Kalau kita pi, kita pun jadi buruk sama. Puak dia cerdik sikit. Tapi mereka tak pi, ikan duk naik sesuatu. Mereka geram tengok, ikan ni naik juga ni. Habis tu, mereka pi tahan pukat, pi tahan tuak, pi tahan bubu hari Jumaat. Mereka cerdik. Pi tahan hari Jumaat, mereka tak pi ambil hari Sabtu, mereka pi ambil hari Ahad. Mereka kata hari Sabtu jangan. Pi hari Sabtu jadi buruk. Jangan pi hari Sabtu. Kita cerdik, dia kata kita pi tahan hari Jumaat. Kemudian hari Sabtu kita tunggulah tengok. Tunggu rumah. Semayang tak pi juga. Hari Ahad baru nak pi ambil ikan. Oleh kerana dia pi tahan tuak, pi tahan pukat pada hari Jumaat, hari Sabtu balik duk tunggu di rumah, semayang tak pi, Allah Ta'ala kata kunu qiradatan khasiin. Hampa juga jadi buruk ma'iye sama. Tu yang tukar jadi buruk ma'iye juga dia pun. 10 hari hidup, lepas tu mati juga puak tu pun. Puak yang ketiga pula dia kata hak yang pi tahan tuak, tahan pukat hari Jumaat, hari Ahad nak ambil, depa juga jadi buruk. Kita jangan pi tahan ikan, jangan pi tahan pukat, jangan ambil, biar dia naik pilah. Tapi tak pi semayang juga hari Sabtu. Allah Ta'ala kata hampa pun juga kunu qiradatan khasiin. Hampa juga jadi buruk ma'iye sama. Duk balong situlah. Depa ingat yang jadi buruk tu bukan pasal tak pi semayang, tapi pasal pi tangkap ikan. Tu yang duk tak pi juga tu. Allah Ta'ala nak uji depa. Sebab itu Allah Ta'ala timbul ikan punya banyak pada hari Sabtu nak uji. Rupanya tak tahan uji. Semua golongan itu hidup 10 hari, habis ke semua mati, tidak ada benih-benih mereka. Jadi bukanlah makna kata mereka tu hidup terus kemudian lahir mai generasi mereka daripada asal mula jadi buruk dak. Puak-puak tu semua tak hidup lama. Mereka lompat-lompat makan tak boleh. Macam mana nak makan? Tak erti makan pasal asal manusia. Nak makan macam buruk tak erti. Nak makan macam monyet tak erti. Mereka makan nasi, monyet makan pisang. Tak reti nak makan. Pasal duk makan nasi lama dah, duk makan roti lama dah. Tu yang mampu habis ke semua. Yang kata umat zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Hak zaman la pun macam tu juga perangai, macam Bani Israel tu. Tak pi sembahyang Jumaat. Dia kata ikan hari Jumaat yang banyak.
Dia pakat pi tahan taut dulu zaman tahan taut pi hari Jumaat. Dia kata kalau pi tahan taut hari Jumaat ikan banyak kena. Dia naik banyak. Pi cari siput hari Jumaat juga. Pasal apa? Hari Jumaat kita senang cari siput. Pasal siput naik semayang. Siput naik semayang. Dia kata hari Jumaat. Punya tak malu kat siput. Siput lagi naik semayang, yang apa tak pergi semayang? Tak ambil iktibar situ. Maka Allah telah ubah golongan hak zaman lalu tak jadi beruk, tak jadi monyet, tetapi Allah telah ubah perangainya macam perangai monyet, macam perangai beruk. Tu terlompat-lompat, terkinja-kinja, pi karaoke, pi ke kelab malam. Allah telah dah ubah perangai tu jadi perangai beruk dan juga monyet. Cuma tak ubah rupa tetap manusia. Maka yang kata golongan Bani Israel depa semayang hari Sabtu. Kemudian Allah Taala tawarkan pula kepada Bani Israel zaman Nabi Isa alaihi salam. Umat Nabi Isa ditawarkan semayang Jumaat. Depa kata kami tak mau semayang hari Jumaat. Habis tu Allah Taala kata hangpa nak pilih hari apa? Hari Sabtu zaman Nabi Musa ambil. Lah ni hampa ada 2 hari saja. Sama ada Jumaat ataupun hari Ahad. Maka mereka kata kami tak mahu hari Jumaat. Tak apalah, hari Ahad kami semayang. Maka sebab itu umat Nabi Allah Isa AS semayang mingguannya hari Ahad. Sebab mereka pilih hari Ahad. Maka Nabi SAW kata, umatku tidak ada pilihan lagi melainkan hari Jumaat. Maka umat Nabi terima hari Jumaat dengan senang, suka hati, rela di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu apa yang berlaku kepada orang Yahudi, mereka solat beribadat hari Sabtu, orang-orang Kristian solat atau berhimpun hari Ahad, dan kita hari Jumaat. Jadi maknanya dari segi yang terbaiknya adalah umat Rasulullah. Umat Rasulullah. Sebab rela mengambil hari Jumaat. Hari Jumaat berbanding dengan hari lain mana dulu? Hari Jumaat sampai dulu. Kemudian baru Sabtu, kemudian baru Ahad. Jadi agama Islam yang diturunkan syariatnya kepada Rasulullah adalah yang terbaik, lebih maju daripada lain-lain. Dan berbanding dengan syariat zaman dulu pun, syariat Rasulullah inilah yang paling sempurna. Jadi menyempurnakan kesemua syariat-syariat yang terdahulu. Jadi tidak ada agama lain melainkan Islam sahaja yang Allah Taala turunkan. Cuma orang-orang Yahudi mereka telah menyeleweng, mereka cipta agama mereka sendiri. Orang-orang umat Nabi Isa juga mereka menyeleweng dan mereka cipta agama sendiri. Sedangkan Nabi Isa bawa agama Islam, Nabi Musa bawa agama Islam. Mereka tolak hak yang dibawa oleh Nabi Musa dan mereka tolak apa yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka kita wajib yakin yang kata Islam ini adalah agama yang sebenar, agama yang menjamin dunia dan juga akhirat, agama yang adil, agama yang sempurna, agama yang sederhana, wasatiyah, agama yang mengambil jalan pertengahan di antara kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat. Jadi seimbangkan. Itulah dia syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam ini bukan rekaan siapa-siapa, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya firman Allah, "Innad dina 'indallahil Islam." Surah Ali Imran ayat yang ke-19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam, tidak ada agama lain. Dan sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka dia akan sesat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia sesat. Sesat di dunia dan rugi di akhirat kalau pergi cari agama lain. Ada juga orang ni dia tak pergi cari agama lain. Dia kata dia tetap kekal dalam agama Islam,
tetapi sebenarnya dia dah keluar dari Islam apabila dia tolak, di antaranya tolak Al-Quran, dia pakai hadis saja. Ada yang ambil hadis tolak Quran, ambil Quran tolak hadis. Ada yang tolak kedua-dua, Quran pun ditolak, Islam pun tolak, hadis pun tolak, tetapi dia mengaku kata masih Islam. Sebenarnya ada sesat. Apa yang sibuk baru ni berkaitan dengan kumpulan anti hadis. Kumpulan anti hadis. Kumpulan anti hadis ni bukan kumpulan baru sebenarnya. Pergerakan anti hadis ni sudah pun kurang lebih 100 tahun yang lalu. Dah bergerak lebih kurang 100 tahun yang lalu. Golongan anti hadis. Siapa yang memperpulpurkan, siapa yang mengeluarkan ataupun menaja kumpulan anti hadis ni, berasal daripada orientalis, golongan kafir yang mengkaji agama Islam, yang mengkaji agama orang-orang timur, orang barat kaji agama timur. Siapa? Orientalis, orientalis barat. Mereka lah yang menimbulkan keraguan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita orang Islam meragui terhadap Islam itu sendiri, meragui hadis dan sebagainya. Di Mesir ada sebuah universiti namanya American University. Universiti ini universiti yang dikuasai oleh orientalis, puak-puak barat yang mengkaji agama Islam. Namanya American University. Saya pernah pergi buat penyelidikan di universiti tersebut ketika mengaji dulu. Sebab bidang saya Usuluddin, kuliah Usuluddin, mengkaji berbagai-bagai agama selain daripada Islam, mengkaji juga agama Yahudi, mengkaji agama Kristian, mengkaji agama Hindu, mengkaji agama Buddha, mengkaji komunis, mengkaji sosialis, mengkaji aliran Syiah, mengkaji Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah dan berbagai-bagai ajaran sesat. Di antara ajaran sesat yang agak lama iaitulah Qadiani, Ayapin baru. Tak termasuk dalam kajian lah. Pasal dia baru ini agak apa nama, terikat-terikat ajaran sesat yang dah lama. Jadi bila saya masuk pergi buat kajian di American University, berjumpalah dengan pensyarah-pensyarah yang terdiri semuanya daripada orientalis belaka. Studennya juga adalah orientalis juga. Mereka ni bukan saja mahir berbahasa Arab, cakap Arab, bahkan menghafaz Al-Quran, hafal hadis. Tujuannya nak rosak Islam dari dalam. Bukan hafal Quran untuk cari petunjuk, tetapi nak merosakkan dari dalam. Hafal hadis bukan nak cari petunjuk, tetapi nak rosakkan Islam dari dalam. Ni pokok orientalis. Jadi menguasai bahasa Arab, bercakap bahasa Arab ni tak cakap bahasa Arab ammi, bahasa Arab pasar. Dia guna bahasa Arab fusahah, bahasa Arab Al-Quran tu. Bercakap bahasa Arab Al-Quran ini memang sedap, memang terbaik, lemah lembut, berbanding dengan bahasa Arab ammi kasar. Kalau mereka guna bahasa ammi, orang Arab biasa nak tanya kita pergi ke mana, dia kata Rahfin. Tu dia tanya kita nak pergi mana tu, Rahfin. Orang kita yang tak faham tu, dia nama Arifin, ya, ingat ke tanya dia, panggil dia nama Arifin, Rahfin, ingat panggil dia lah. Rupanya dia tanya nak pergi mana, bahasa Arab ammi. Tetapi bahasa Arab fusah dia tak macam tu. Dia kata ila aina turidu an tazhab ya akhi. Cantik, sedap, bahasa fusah. Itulah bahasa yang terbaik. Tapi orang Arab dia tak guna bahasa tu. Depa kalau guna bahasa tu dia kira macam gila bahasa. Cakap fusah ni depa kata macam mengada-ngada. Siapa kita orang Melayu lah. Kita orang Melayu
cakap Melayu, cuba cakap guna tata bahasa Melayu elok tengok. Agak-agak orang kata apa kita? Wahai saudara, bolehkah saya bertanya saudara satu soalan? Dia pun terkejut. Apa hal ni? Saudara hendak pergi ke mana? Dia nak jawab tu, dia tengok kita atas bawah. Tengok kaki kena tanah tak? Tengok kepala kita ada wayar putih apa? Dia kata ni dah memang gila bahasa ni. Tanya dengan bahasa Melayu yang ada tata bahasa, dia kata kita gila bahasa. Dia tak jawab. Pasal apa? Dia kata kita gila. Duk layan orang gila mampu. Padahal kita cakap guna bahasa yang terbaik, tapi orang kata kita gila. Cuba kita tanya dah, mana? Bukan ikut tata bahasa. Mana? Dia kata kita orang yang betul sangat-sangat, sedangkan tak kena tata bahasa Melayu. Mau kalau kata dia pun tengok kita cakap menggunakan tata bahasa begitu, dia ingat kita pun dah tak apa nak betul ikut, dia layan pula. Dia pun buat tiru macam kita sama lah. Saya hendak pergi ke market. Kenapa saudara hendak pergi ke market? Dia kata tanya lagi lorak dia ni. Jawab bila? Kerana saya ingin membeli ikan kembung 2 kilo. Sekarang ikan kembung 1 kilo berapa ringgit, wahai saudara? Dia kata lorak dah layan ni jadi gila lagi. Dia kata aku penggila sama. Orang lain tengok-tengok, dia pun jawab ikan kembung sekarang sudah pun 15 ringgit sekilo. Kenapakah begitu mahal sekali? Orang lain tengok, pasang pok-pok ni gila betul lah. Jadi orang Arab pun sama juga. Dia takkan cakap guna bahasa pusat kerana dia kira itu mengada-ngada. Bila kita pergi ke koperasi depa lah di universiti tu, student yang juga orientalis yang jaga, kita masuk pintu dia sapa kita dengan bahasa yang cukup elok. Sambut kita. Dia tanya kita, "Maza turidu an tashtari ya akhi?" Saudara nak beli apa? Maza turidu, maza tabahas. Kalau dia tengok kita duk menilau, maza tabahas ya akhi, saudara cari apa? Dia nak tolong cari lagi habaq mai. Mau kalau kata Arab biasa, awiz bunyi itu kasak selalu. Awiz nak apa? Kalau bahasa Melayu kata nak apa? Kita kalau orang tuan kedai tanya begitu sekali tu, masuk tak masuk dah. Sombong, cengeng nak mampu. Tanya pun kasar. Jadi itu bahasa Ami. Orientalis ni dia tak cakap gitu, dia guna bahasa fusahah. Jadi saya tengok di antara artikel depa, artikel orientalis ni, depa cuba menimbulkan keraguan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nak bagi kita ragu terhadap hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab kalau depa berjaya menimbulkan keraguan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, maka kita pun tak percaya ke Abu Hurairah, maka hilang sebahagian daripada undang-undang Islam. Sebab Abu Hurairah di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Depa kata apa? Abu Hurairah tu ada penyakit majnun khinzir. Bahasalah majnun khinzir. Orang lah ni dia tak faham apa majnun khinzir ni datang apa? Gila babi. Abang gila babi. Majnun khinzir mana aku nak faham. Khinzir apa dia, majnun tambah. Jadi maksudnya kata dengan orientalis, Abu Hurairah tu ada penyakit gilawi. Jadi orang yang macam ni kalau dia terkena penyakit tu, maka dia lupa. Bolehkah dia riwayatkan hadis sedangkan dia dah lupa? Apa yang dia dengar dari Nabi tadi dia lupa. Dia nak riwayatkan balik, nak tutup dia punya lupa tu, maka dia tambah hak dia sendiri. Jadi maknanya bukan dari Nabi lagi dah, direka oleh Abu Hurairah sendiri. Jadi maknanya kita baca hadis Abu Hurairah tu
maknanya dia dah mohon kita. Maka sebab itu kena tolak riwayat daripada Abu Hurairah. Ada orang kita yang terpengaruh. Pasal apa? Pasal mereka yakin kata Abu Hurairah ada penyakit gila babi, sawan babi dan sebagainya. Sedangkan Abu Hurairah bukan penyakit sawan babi. Sebaliknya pernah berlaku. Dia sakit perut, tak makan sejak 2 hari. Makanan tak ada. Depa ni ahli sufah, duduk di masjid Nabi lebih kurang 300 orang. Abu Hurairah sebagai ketua depa tak keluar berjihad, tak keluar berdakwah, tak keluar pergi berniaga, tak keluar bercucuk tanam. Depa hanya duduk di masjid tunggu Nabi nak mengaji, nak apa hadis. Sebab depa rasa depa dah terlewat masuk Islam. Tak apa, Nabi benarkan. Oleh kerana depa ni tidak ada perniagaan, tak bercucuk tanam, nak makan daripada apa? Harapkan sedekah derma daripada orang ramai. Ada sahabat yang bawa pi aish baladi, roti Arab, bawa pi kurma, bawa pi kismis. Depa makanlah apa yang orang bawa. Ada makan, tak ada puasa. Kadang-kala sampai sikit makanan, Abu Hurairah dia terpaksa bedakan orang bawah dulu. Dia bagi kono, habis makanan, dia tak makan. Kemudian besok pula main makanan sikit, dia bedak dulu. Habis ke orang yang tak cukup lagi pun, dia juga tak makan. Sehinggalah sakit perut, angin masuk pasal 2 hari dah tak makan. Bergulingkan dalam masjid, tahan sakit ni. Tetapi dia masih sedar. Dia tak pingsan, dia tak lupa. Kerana sakit perut, bukan sawan. Akhirnya berguling gantang dalam masjid. Kisah ini diambil oleh orientalis mengatakan Abu Hurairah berpenyakit sawan babi. Ini fitnah dan tuhmahan yang cukup tak bertanggungjawab. Maka oleh itu ramailah yang terpengaruh dengan dakwah orientalis ini. Jadi orientalis ini sebenarnya punca kepada wujudnya golongan anti hadis. Golongan orientalis dia terdiri daripada 3 golongan. Ikut kajian saya, dia ada 3 golongan. Golongan yang pertama, dia kaji agama Islam, nak merosakkan Islam dari dalam. Puak-puak ni memang cukup hebat, hafal Quran. Kita pun hafal Quran, kadang-kala lupa. Depa hafal tak lupa. Kita kadang-kala baca ayat Quran, baca surah lain, berhenti surah lain. Ada kala kita baca satu surah nak berhenti tak boleh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la dia mula keliru. Dia kata nak berhenti tak mana, tak tahu. Kalau kata dia imam, makmum di belakang tu kau keliru lagi, nak tegur tak boleh, kawan tak berhenti. Dia ulang balik je. Tak mana nak berhenti pun tak tahu. Ada yang baca surah lain berhenti tang lain. Baru ni berlaku di sebuah surau. Ni cerita benar. Hak baca surah lain pi berhenti surah lain. Dia keliru. Dia baca wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mana pergi berhenti surah lain ni, baca talin berhenti tang lain. Berlaku di kalangan kita. Tapi tak sengaja dia buat macam mana, dia maafkan. Tak batal solat, tak sengaja kawan terlajak pergi ikut tu, nak buat macam mana? Tak apalah, berhenti rokok teruslah. Tapi makmum di belakang itu imam kita lorak sungguh. Dia baca surah lain, kemudian depa beritahu, depa yang di belakang nak tegur pun tak boleh. Depa pun jadi keliru juga. Depa kata kami nak tegur pun tak boleh. Dia dah berhenti talin, kami pun tak tahu nak ambil tang mana. Makmum pun juga ikut terkeliru sampai teratur. Jadi itulah hafalan kita. Tapi tak apalah, yang tak sengaja tu tak batal solat. Dia berhenti surah lain pun tak apa. Tapi puak-puak ni orientalis, depa ingat.
Dan tujuan mereka nak cari mana yang boleh merosakkan Islam dari dalam. Maka itulah yang kata mereka mengkaji tentang hadis, cari tengok apa yang boleh mereka buat. Maka timbullah fitnah mengatakan Abu Hurairah berpenyakit sawan babi. Golongan yang kedua daripada orang yang tadi juga, mereka mencari, mengkaji, meneliti agama Islam, nak tengok apa yang boleh mereka ambil hak baik daripada agama Islam. Tetapi bukan saja agama Islam, mereka tengok agama lain juga. Hak mana baik daripada agama lain pun ambil juga. Mereka kira hak mana baik mengikut fikiran mereka, mengikut logik mereka. Contoh, mereka tengok dalam agama Hindu. Dia kata dalam agama Hindu ni ada satu kaedah untuk mententeramkan jiwa, menenangkan fikiran, iaitu kaedah yoga, meditasi. Bermeditasi, cara yoga. Mereka kata boleh tenangkan fikiran. Dalam Islam ada tak? Mereka kaji-kaji, ada dalam Islam pun. Baca Quran, zikir, itu boleh menenangkan jiwa. Dia berkata kalau ikut Quran tak berapa tepat. Dengan baca, dengan zikir belum tentu dapat tenangkan fikiran. Pasal apa? Pasal dia sibuk dengan baca, fikiran dia tak tenang juga. Maka meditasi dengan yoga ni lagi boleh. Maka dia terima yoga. Lalu dia berkata yoga lah yang terbaik, bukan dengan baca Quran. Dalam bab lain pula, mereka kaji, mereka tengok bab diet. Dalam Buddha, dalam Hindu, dalam Yahudi, dalam Kristian, dalam Islam, tengok hak Islam punya diet puasa sebulan Ramadan. Hak Islam ni dia kaji tengok lagi bagus, puasa sebulan. Kemudian dengan makan berperaturan, makan ikut time. Kemudian bila mula nak makan balik itu, mula dengan buah. Ini di antara yang terbaik. Jadi kata mereka, diet yang terbaik ialah berpuasa bulan Ramadan. Ini daripada tema Islam pula. Mereka campur hak mana baik mengikut akal fikiran mereka kumpulkan. Maka ini juga orientalis punya kerja. Tak betul juga yang tu pun. Dan golongan yang ketiga, golongan yang mengkaji, mencari kebenaran. Akhirnya mereka bertemu dengan Islam. Biasanya puak-puak ni mereka nak cari mana agama yang betul, yang sebenar. Mereka cuba masuk Hindu, cuba masuk Buddha, cuba masuk Kristian, cuba masuk Yahudi, cuba jadi komunis, cuba jadi sosialis. Akhirnya baru mereka cari Islam. Islam kira last sekali. Jadi bila jumpa Islam, makna kata mereka yakin inilah dia agama yang sebenar, maka mereka tukar terus daripada lain-lain agama kepada Islam. Tapi golongan ini amat sedikit. Seperti mana Maurice Bucaille, dia asal daripada orientalis Kristian, kemudian masuk Islam. Al-Assad juga dia daripada orientalis Kristian, akhirnya masuk Islam. Ini golongan yang betul-betul mencari petunjuk dah, tapi sikit, tak ramai puak-puak ni. Di Malaysia kita, golongan anti hadis yang tolak hadis, cuma nak terima Al-Quran. Ini di antara kesesatan, dan itulah pun murtad, keluar daripada Islam kalau tolak hadis, sedangkan sumber yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak pelik golongan anti hadis ini, kerana Nabi telah pun mengisyaratkan golongan ini akan wujud di akhir zaman. Jadi munculnya golongan anti hadis ini sebagai tanda dunia berada di penghujungnya. Nabi dah sebut 1400 tahun yang lampau dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah, iaitu seorang sahabat yang bernama Miqdam bin Ma'di Karibah Al-Kindi. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddisu bi hadisin min hadisi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi minal halali istahlalnahu wa ma wajadna fi minal harami haramnahu ala
innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla ma harrama Allah atau kama qala alaihi salam. Kata dengan Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi, dia kata bahawa Nabi bersabda, yushikur rajulu, akan datang nanti seorang lelaki, muttaki'an ala arikatihi, yang duduk berehat di atas katilnya yang mewah ataupun di atas sofanya yang mewah, yuhaditsu bi hadisi min hadisi, lalu dibawa datang kepadanya daripada hadis-hadisku, kata Nabi. Fayaqulu, lalu dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla, sudah cukup bagi kami dan bagi kamu Al-Quranul Karim, kita tak perlu kepada hadis. Jangan pakai hadis, kita hanya guna Al-Quran sahaja. Apa yang kita dapati dalam Quran itu halal, maka kita halalkan. Apa yang kita dapati dalam Quran itu haram, maka kita haramkan. Ala, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasul haramkan, itulah yang Allah haramkan. Ataupun sebaliknya, apa yang Rasul halalkan, itulah yang Allah halalkan. Maknanya dari sumber yang satu, daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma wahyu Al-Quran berbeza dengan wahyu hadis. Al-Quran 100% lafaz makna daripada Allah tak boleh diubah, tak boleh ditokok tambah, tak boleh dikurangkan, walaupun satu huruf. Jangan kata satu kalimah, jangan kata satu ayat, jangan kata satu surah, satu huruf pun tak boleh dikurangkan, tak boleh ditokok tambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan hadis, Allah Ta'ala cuma mengilhamkan kepada Nabi untuk menyatakan sekian-sekian perkara, perkataan Nabi susun sendiri, uslub ayat Nabi susun sendiri. Maka Allah Ta'ala hanya memberikan maksud kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kata, yang Nabi sebut akhir zaman akan muncul orang yang duduk bertelekan di katil mewah. Maksudnya bukan orang, bukan seorang, tetapi kumpulan orang ramai, orang yang kaya-kaya, orang intelek, orang yang bergelak, dari mereka itu sebagai cendekiawan, profesor, macam-macam gelaran yang dapat, tetapi ilmu yang ada kat mereka hanya ilmu dunia, bukan ilmu akhirat, bukan ilmu agama. Maka dengan intelek mereka, dengan logik akal mereka, maka mereka terima agama apa yang akal mereka kata boleh terima. Akal kata tak boleh terima, maka mereka tolaklah. Inilah puak-puak yang kata kumpulan anti hadis. Maka pahaman yang dibawa oleh puak-puak ni, bukan kata sikit perkara yang mereka tolak, bahkan memperbodohkan Tok Adam. Nabi Adam pun mereka perbodohkan. Mereka kata apa? Tok Adam ni bodoh lah, tak cerdik. Allah Ta'ala dah tempatkan dia dalam syurga. Allah Ta'ala kata jangan makan buah khuldi, tapi Tok Adam ni bodoh pergi makan juga. Sebab Tok Adam makan buah khuldi, itulah Allah Ta'ala lempak turun mai ke dunia. Daripada duduk dalam nikmat, akhirnya turun di dunia ni. Maka kalau kata Tok Adam tu cerdik, dia tak makan buah tu, dia kekal dalam syurga, kita pula ni duduk dalam syurga. Jadi Tok Adam punya bodoh, kita lah menerima resiko bodoh dia tu. Jadi kita terpaksa lah duduk di dunia kita ni yang serba macam-macam. Itu kata dengan pokok anti hadis. Boleh dia kata Tok Adam bodoh? Tok Adam adalah Nabi. Allah Ta'ala beri ilmu, dia tak bodoh. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kata Allah. Kami mengajak kepada Tok Adam itu berbagai-bagai nama, mana ilmu. Mana pula dia bodoh? Dia ada ilmu. Dia turun mai ke dunia, dia cari Tok Hawa. Tu kata dia tak bodoh. Akhirnya jumpa ke tidak? Jumpa. Kalau bodoh dia tak carilah, duduk tangtu-tangtu lah. Tapi dia cerdik. Maka orang yang mengatakan Tok Adam bodoh ini, dia memperbodohkan Nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita ada ikrar kepada Allah, kami tidak akan membezakan di antara nabi-nabi.
dan juga rasul-rasul. Kami tetap mengakui mana nabi ada nabi kami, Nabi Adam nabi kami, Nabi Idris nabi kami, Nabi Nuh nabi kami, sampailah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh bezakan. Jadi orang yang menolak akan hadis ni artinya dia menolak akan Al-Quran juga. Tapi mereka kata kami tak tolak Quran. Pasal Quran ni 100% daripada Allah, tak berubah, dijamin. Baik, kita tanya mereka, Al-Quran Allah Ta'ala turunkan melalui siapa? Melalui Jibril kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu siapa? Rasulullah adalah seorang manusia. Yang kamu tolak hadis pasal apa? Pasal kamu kata Muhammad tu manusia. Dia juga cakap tak betul, dia juga boleh bohong, dia juga boleh tipu. Pasal dia juga manusia. Dia juga ada lemah, dia juga ada lupa, dia juga tak larat, dia juga cemui. Pasal manusia. Memang sebagai manusia dia tetap ada sifat manusia. Tetapi Allah telah muliakan dia sebagai seorang nabi. Dia tak lupa sama sekali. Dia tak cakap merapu. Dia cakap apa yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda tidak cakap mengikut hawa nafsu, bahkan baginda bercakap mengikut apa yang diwahyukan kepada baginda. Allah Ta'ala mengakui akan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis yang apa tolak apa hadis tu, hangpa kata dia lupa. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan kepada siapa? Kepada Muhammad. Muhammad tu siapa? Manusia juga. Kenapa hangpa boleh terima Quran? Tidak berlakukah yang kamu kata dia lupa? Kalau begitu Quran pun ada juga yang ditinggalkan. Kalau hadis hangpa kata dia boleh lupa, maka Quran pun boleh lupa jugalah. Tapi hangpa kata tak, Quran dijamin. Habis siapa yang baca hangpa? Rasulullah. Adakah berlaku Quran diturunkan terus kepada puak inti hadis ni? Tak boleh siapa piduk mengaku kata kami terima terus Quran daripada Allah, Allah wahyukan kat kami. Tidak ada. Itu semua palsu belaka. Jadi depa juga kalau tolak hadis menolak Al-Quran. Kena terima kedua-duanya. Bahkan kalimah syahadah pun nak kerak dua. Asyhadu an la ilaha illallah dia terima. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia tolak. Dia kata buat apa nak puja manusia? Buat apa nak puji Muhammad, dia manusia? Kita hanya puji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rangkaian dua kalimah syahadah itu bukan manusia yang reka, bahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertikaikan nama Nabi diseiringkan dengan nama Allah. Iaitu dalam kalimah syahadah. Begitu juga meletakkan nama Allah belah kanan, nama Muhammad belah kiri. Dia berkata tak boleh. Sedangkan Allah Ta'ala telah mengangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di peringkat yang mulia. Jadi mereka tolak, artinya mereka dah keluar daripada Islam, mereka kufur. Tu mengaku kata Islam tetapi tolak sebahagiannya, maka kufurlah. Jadi Allah Ta'ala kata tidak ada agama melainkan Islam saja, mana kena terima kesemuanya. Dan lagi firman Allah, wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku telah redha Islam itu sebagai agama untuk kamu. Tidak ada agama lain yang aku redha kata Allah melainkan Islam saja. Jadi hampa pi cipta satu agama pula, agama namanya agama anti hadis. Tu jadi satu agama lah pula. Maka kita kena menolak puak-puak ni. Kata musannaf yang demikian, tidaklah ada sebarang alasan untuk mencari agama lain yang sudah terang tidak benar dan diredai Allah. Jadi jelas kita tak boleh pergi cari agama lain, syariat lain pun tak boleh cari. Hanya syariat Allah, undang-undang Islam saja yang kita guna pakai. Undang-undang lain kita kena tolak. Tuhan pencipta alam, Allah yang meredai agama itu, agama Islam, dialah yang menciptakan alam. Alam buana, seluruh makhluk tunduk kepada kekuasaannya, patuh peraturannya, sama ada secara sukarela atau dengan paksa. Makhluk-makhluk lain sudah pun patuh kepada agama Allah ini, telah menyembah Allah. Pokok kayu-kayan menyembah Allah, binatang-binatang menyembah Allah, burung-burung, ayam bapak lagi bagus,
ayam bapa lagi banyak berkhidmat. Dia gerak kita untuk bangkit sembahyang subuh, dia berkukuk. Tu kira macam dia azan lah tu. Bagi ayam bapa kan. Ada orang yang marah kat ayam bapa, artinya dia marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata celaka semua ayam ni, hingat orang nak tidur ni. Dia hampir bila buat apa? Dia pergi bila buat apa ayam tu? Dah kata ayam tu celaka. Sedangkan ayam tu gerak dia bangkit sembahyang. Patut bersyukur, patut terima kasih ayam bapa. Aku beri makanan yang lebih lazat pasal hang gerak aku sembahyang subuh. Patutnya macam tu, tapi dia marah ke ayam dia. Ayam dia pun marah kat dia juga, tak bangkit sembahyang subuh, dia gerak. Dia kata tuan aku ni celaka semua, tak bangkit sembahyang. Bila bagi makan dia pun tak teringin nak makan. Pasal apa? Dia takut tak halal. Dia kata bagi makan beras apa ni? Padi apa ni? Padi curi ke baga? Mayang tak? Maka ayam tu marah balik kepada tuan itu. Maka ayam, binatang-binatang semuanya dah pun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelawar dia dah patuh kepada Allah. Allah Taala kata kelawar, hang jangan keluar sebelah siang. Tak keluar. Dia tak keluar. Allah Ta'ala kata hang boleh keluar pada waktu malam saja. Dia keluar waktu malam. Tu kelawar. Dia tak keluar waktu siang, dia keluar waktu malam. Tu dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi orang kita yang jahil, hak perempuan-perempuan pakai baju kelawar. Dia pakai baju kelawar. Pergi pasar malam, hantar anak pergi sekolah pagi-pagi naik motor, pakai baju kelawar. Berkelawar habis. Nampak macam-macam. Orang yang duduk tepi jalan tu dia pegang baju kelawar tu dia. Mana ada apa semua ni kan. Sangkut-sangkut kudannya. Nampak ke orang tu, nampak ke orang ni. Mau tu ke orang bakat pergi hantar nak sekolah seronok dia. Pasal kelawar keluar. Patut pun kelawar tak boleh keluar siang. Pasal apa baju dia orang curi. Dia tak ada baju. Pasal orang dah pakai baju dia. Sebab tu dia tak boleh keluar siang, dia kena keluar malam. Keluar malam orang tak nampak, tak apa. Maka bagi baliklah baju kelawar tu supaya kelawar boleh pakai. Kita jangan duk pakai baju kelawar. Anak-anak kita ke, isteri kita ke, mak penakan kita ke, anak penakan kita ke, hak yang masih duk beramai pakai baju kelawar tu, tolong abang sat. Jangan duk pakai baju kelawar. Pergi hantar balik kat kelawar tu. Kelawar nak keluar siang tak boleh, baju tak ada. Yang apa pakai buat apa? Pakailah baju hak yang menutup aurat sepenuhnya. Jadi kelawar tu dia dah pun beriman kepada Allah. Dia tak keluar siang, dia hanya keluar malam. Adakah kita nak cari lagi selain daripada Islam ini sebagai agama? Kata Allah, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Adakah mereka mahu yang lain daripada agama Allah, padahal apa-apa yang ada pada langit dan bumi telah menyerah diri, yang ditunduk kepadanya dengan suka dan dengan paksa, dan kepada dialah mereka akan dikembalikan. Kata Allah, hak yang duduk di alam lain, di langit ke, dalam bumi ke, tang mana ke, mereka semua sedar pun menyerah diri kepada Allah, yakni makhluk-makhluk lain selain daripada manusia. Manusia masih ketegak tak mau pilih cara Islam. Kita kalau kata cari rezeki cara Islam, berniaga cara Islam, buat kerja cara Islam, bercucuk tanam cara Islam, bawa bas cara Islam, bawa teksi cara Islam. Ada orang bawa teksi tak cara Islam. Pasal apa ada pula bawa teksi? Mana ada pula dia kata dalam Quran adakah bawalah teksi cara Islam? Memang tak ada. Tapi kalau teksi tu yang peraturannya kena pakai meter, ada meter, pakai meter lah. Yang tak pakai meter buat apa? Itulah makna kata hang dah tak guna Islam. Pasal apa? Dah menyeleweng. Dia dah kelentong. Jadi makna kata apa yang kita ikut peraturan, maka itulah dia yang Islam suruh, supaya kita amanah, kita jujur. Kita pergi pejabat ikut Islam, tapi kita duduk pejabat tak ikut Islam. Duduk di pejabat, duduk sat, buat kerja gitu-gitu, sibuk sana sibuk sini, keluar pergi duduk di kantin. Pergi duduk kena rokok duduk kantin, kena kopi teh tarik kat kantin, sembang. Dia tinggal kerja. Kemudian ada kala pula sebelah petang orang tak keluar lagi, dia keluar dah.
pesan kat kawan, nanti hang tolong pan kat aku no. Aku nak keluar pergi kantin. Dia keluar duduk sejam sembang di kantin. Orang lain keluar tolong pankan dia punya kad dia. Kan? Maka itulah yang kata kerja tak ikut Islam. Maka kita kena kembali kepada cara Islam. Jadi makhluk lain yang Allah Ta'ala kata dah patuh kepada Allah, makna kata mereka dah pun ikut peraturan yang Allah tetapkan. Seluruh alam, kata musnaf, sekalian makhluk ada terjadi menurut kehendak dan kudrat Allah. Sebab itu tidak ada dari kejadian alam dan perjalanan makhluk yang dapat menyimpang dari peraturan yang ditetapkan. Semua kena ikut peraturan tu, apa yang Allah tetapkan, mengikut sunnatullah. Semuanya Islam dalam arti kata tunduk kepada kekuasaannya. Makhluk lain semua dah Islam dengan arti kata dia dah tunduk dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, lihatlah kepada matahari dan bulan yang beredar menurut garisan perjalanan yang lebih dahulu telah diaturkan Allah. Matahari ikut peraturannya, bulan ikut peraturannya, yang bulan tak pernah silap sikit pun. Kok dia langkau daripada 15 hari bulan penuh, terus dia jadi bulan sabit. Dia kata aku malas dah, terus jadi bulan sabit lah pula. Tak, dia akan kecil perlahan-perlahan. Satu malam makin kecil. Begitu juga duk tengah kecil, dia kata orang tak nampak, pergi cepat besar sikit, terus jadi 14 malam, 14 hari bulan. Tak, dia ikut peraturan yang kata bulan tadi. Artinya peredaran alam ini sudah pun diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesemuanya ikut peraturan. Allah Taala kata Kedah tak ada hujan, Pulau Pinang tak ada hujan, Perak tak ada hujan. Tak ada hujan. Kok Kuala Lumpur dah hujan dah. Allah Ta'ala kata dah ada hujan. Jadi kesemua alam ini dah ikut. Maka kita kena kembali kepada Allah. Hujan tak ada, kena kembali kepada Allah. Solat minta hujan, doa bagi Allah Ta'ala turunkan hujan. Sebab Allah yang atur, maka kembali kepada Allah. Tak usah ada pergi buat cara lain lah, hidup menurun sana menurun sini. Menurun apa ni? Menurun lah, nak bagi turun hujan, kena menurun lah. Bukan menaik, dia kata kena menurun pasal nak bagi hujan turun. Itu haram, syirik. Piduk buat ilmu-ilmu apa-apa tu menurun sana menurun sini, piduk lambung kain batik, lambung buah tembong rumah lah bagi hujan turun, apa semua tu bukan dia. Ni dia kata umpan nak bagi hujan turun. Dah, semua kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Allah yang aturkan. Jadi kalau dalam kehidupan luar ni pun ikut peraturan Allah. Apatah lagi dalam bab agama, yang kata ibadat, yang kata syariat, yang kata hukum hakam, mestilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbuh-tumbuhan juga mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata musnad, dan perhatikanlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhnya sebatang pokok hingga menerbitkan buahnya yang manis atau masam adalah menurut ketentuan yang ditetapkannya, juga kerana tanpa menurut garisan dan ketentuan itu menyebabkan kerosakan alam dan kebinasaan segala yang berkaitan dengannya. Inilah sebagai contoh bahawa makhluk di dalam alam ini mesti tunduk kepada Allah demi keselamatan dirinya dan juga kejadian lainnya. Yang kata kita tanam padi, dia keluar cabai ke? Itu perintah Allah, kata padi-padilah. Dia tak keluar cabai sama sekali. Tanam pokok durian, dia keluar manggih ke? Dia keluar durian juga. Tanam pokok nangka, dia keluar muktan ke? Dia keluar nangka juga. Pasal itu peraturan Allah. Walaupun tak mustahil kalau Allah Ta'ala suruh berubah buah lain, tu baru kita nak pening kepala. Tanam pokok durian, tengok-tengok keluar bermanggih. Manggih? Macam mana pokok durian keluar manggih? Tanam pokok mutan, tahu dia keluar cabai. Tak haru ke tu? Kalau Allah Ta'ala nak ubah, tetapi Allah Ta'ala tetap dengan janjinya, pokok itu keluar buah tu lah. Jadi itu yang dikatakan kepatuhan makhluk lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembali kepada Allah dalam semua urusan kita.
Itu yang kata kita menerima Islam sebagai peraturan hidup. Bukan setakat hal ibadat, bukan setakat puasa, sembahyang, zakat, haji, bahkan semua soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan kita kembali kepada Allah. Itulah yang kata pilihan yang utama adalah agama Allah, bukan agama lain, bukan peraturan lain. Kemudian kata musnad lagi, kita berhenti sampai dulu. Demikianlah kalau makhluk yang tidak berakal lagi tunduk kepada peraturan ilahi. Jadi dia nak buat bandingan, kalau makhluk yang tak ada akal pun dia ikut Allah, maka macam mana kamu manusia yang ada akal, maka aula kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwali wal akhiri wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wal amali bih. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadika sulihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.